Jadi walaupun ayat dia wal fajr, demi waktu fajar, dan demi malam yang 10. Jadi kata Ibnu Abbas, fajar itu ialah bulan Muharram. Ya, ini terbitnya bulan Muharram. Kemuliaan bulan Muharram. Dia selepas bulan haji, bulan Zulhijjah. Tadi sebelum asar masih lagi Zulhijjah. Tadi azan maghrib, berakhirlah bulan Zulhijjah dan bermulanya bulan Muharram. Bulan Muharram, kata Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, bulan Muharram itu termasuk di dalam bulan-bulan suci yang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Masyarakat jahiliyah pada zaman dahulu sangat-sangat mengagungkan bulan Muharram. Akan tetapi bangsa Arab sering mensucikannya pada satu tahun dan menghalalkannya pada tahun yang lain, serta menggantikannya dengan bulan Safar. Dulu awal mulia Muharram tu, mensucikan dia satu tahun dan menghalalkannya pada tahun yang lain, serta menggantikannya dengan bulan Safar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membatalkan ketetapan kaum jahiliyah ini dan menurunkan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi athna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan. Jadi 12 bulan dalam bulan Islam ni Allah yang tetapkan. Bukan manusia yang tetapkan, Allah yang tetapkan. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala semasa Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul dan lurus. Maka janganlah kamu menganiayai diri kamu di dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrikin, dan perangilah kaum kafir musyrikin seluruhnya, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat yang ke-36. Kemudian pada hadis yang ke-222, Abu Abdullah Al-Hafiz Muhammad ibni Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami, Qutaibah telah memberitahu kami, Abdul Wahab memberitahu kami daripada Ayyub, daripada Muhammad, daripada Ibnu Abi Bakrah, daripada Abu Bakrah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masa itu telah berpusing seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu adalah 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang suci, 3 bulan berturut-turut, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Juga Rajab, bulan mudar yang berada di antara Jamadil Awal dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang suci. Allah sucikan bulan ni. Bulan yang diharamkan berperang. Tak boleh apa? Kalau nak perang, gencatan senjata. Tak boleh perang. Apa bulan dia? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ni 3 bulan yang sekali jalan. Kemudian Rajab, bulan yang mudar yang berada di antara Jumadil Awal dan Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, bulan apakah ini? Kami para sahabat menjawab, Allah wa Rasulul alam.
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menyangka Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menamainya dengan nama yang baru. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, bukankah Zulhijjah? Zulhijjah bulan haji. Nabi kata, bukankah ini bulan Zulhijjah? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, negeri apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menyangka Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menamainya dengan nama yang baru. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, bukankah negeri ini suci? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah wa Rasulul alam. Allah dan Rasulnya lah lebih mengetahui. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menyangka Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menamainya dengan nama yang baru. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, bukankah hari raya Qurban? Nabi tanya soalan benda yang dah ada jawapan. Tapi Nabi nak mengukuhkan jawapan. Nabi tanya, hari ni hari apa? Bulan apa ni? Bukan Nabi tak tahu Zulhijjah, sahabat pun tahu Zulhijjah. Tapi sahabat tak jawab. Sahabat kata, Allah wa Rasulul a'lam. Itu sifat sahabat apabila berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya, sahabat tak jawab. Sahabat akan jawab, Allah wa Rasulul a'lam. Nabi tanya, bulan apa ni? Sahabat kata, Allah wa Rasulul a'lam. Kemudian Nabi kata, bukankah ini Zulhijjah, bulan haji? Negeri apakah ini? Negeri yang Nabi, ketika hadis ini dikeluarkan, Nabi kata, negeri ini Bakkah. Nama Makkah ni dah ambil daripada nama Bakkah. Nama asal bagi Makkah adalah Bakkah. Bakkah ni apa? Bakkah ni adalah buih. Buih. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih ketika menerangkan tentang penciptaan bumi ini, Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih menerangkan tentang awal bumi ini. Ketika Allah nak menciptakan bumi ini, belum ada pokok, belum ada lautan, belum ada apa. Bumi ini pada ketika itu dia dalam keadaan Bakkah. Dia buih. Dia buih. Daripada buih itulah Allah ciptakan fil ard, bumi ini. Dan tempat buih itu keluar. Tempat itu diberi nama Bakkah. Dan hari ini nama dia Makkah. Itu Makkah. Itu sebab tempat keluar buih, tak ada pohon yang tumbuh. Tak ada pohon yang tumbuh. Jadi Mekah bukan satu tanah yang subur untuk tanam pokok. Tak boleh. Dia negeri bata. Dia sebuah negeri penuh dengan batu bata. Itu sebab orang Mekah dia hidup di negeri batu bata. Dan disebabkan hidup di negeri batu bata, pada peringkat awal environment dia, suasana dia tu batu. Jadi hati dia pun sekeras batu. Orang Madinah dia negeri pekebun. Dia negeri kebun. Dia sebuah negeri yang tanah dia subur. Nama asal dia bukan Madinah, nama lama dia Yathrib. Itu nama asal Madinah, Yathrib. Dia negeri kebun. Negeri banyak sumur, banyak bir, dia banyak telaga.
Kan kita baca Syama'il Tirmizi minggu lepas tentang cincin yang Nabi miliki itu. Yang Sayyidina Osman terjatuhkan cincin dan kotak itu dalam telaga Bir Aris. Bir Aris. Jadi di Madinah banyak telaga-telaga, banyak air. Mekah susah air. Hanya pada waktu itu hanya ada telaga Zam-Zam. Tapi Madinah subur. Jadi orang Madinah, dia orang pekebun kecil, dia orang petani. Jadi orang petani ni hati dia lembut. Itu sebab kita pergi Mekah, kita tengok orang kat Mekah ni, kalau orang Mekah dia keras. Kalau pergi Madinah, orang Madinah dia hati dia. Kalau kita tak cukup sabar, kita boleh bergaduh dengan orang Mekah ni. Kan? Arab-Arab Mekah ni. Tapi sekarang Mekah ni pun, Arab Mekah pun tak ramai. Ramai orang luar. Kan? Peniaga-peniaga semua datang daripada luar. Jadi Nabi SAW, jadi Bakkah itu dia, Mekah itu dia ambil daripada nama Bakkah, iaitu buih. Ketika Allah menciptakan bumi ini, center dia, pusat bumi itu adalah Mekah. Dan Allah perintahkan supaya didirikan Baitullahil Haram di Mekah. Walaupun Mekah tak ada buah yang boleh tumbuh dia, tak ada pohon, dia bukan negeri subur. Tetapi seluruh buah, seluruh makanan, seluruh dunia semua terhimpun di Mekah. Apa je nak makan ni kat Mekah, semua ada. Macam-macam makanan ada, aiskrim pun ada, macam-macam buah Mediterranean, buah yang Mekah tak ada pun. Kan? Buah yang bukan daripada negeri tanah Arab masuk dalam tu. Kan? MD2, nenas pun ada kat Mekah. Nenas Mekah tak ada tanam nenas. Kan? Orang panggil nasi Arab. Saudi mana ada bedik, mana ada padi. Kan? Bila orang Mekah, orang Saudi pandai tanam padi? Bila datang nasi Arab ni? Orang Arab mana ada tanam nasi? Mana ada tanam, mana ada ladang, mana ada sawah? Tak ada sawah. Dia tak ada sumber tali air untuk tanam buat padi. Tapi seluruh padi seluruh dunia ada Mekah. Jadi dia ada nasi Arab. Nasi Arab. Jadi baginda SAW kemudian bersabda, hari apakah ini? Kami menjawab, Allah wa Rasulul alam. Sahabat tahu hari, ketika Nabi beritahu, sahabat tahu hari itu adalah hari Idul Adha. Tapi sahabat tak jawab. Sahabat kata Allah wa Rasulul alam. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menyangka baginda akan menukarkan nama itu dengan nama yang baru. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah hari ini adalah hari raya Korban? Kami menjawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darahmu, harta kamu, kehormatan kamu dan kehormatan kamu adalah suci seperti sucinya hari ini. Nabi kata darah kamu, darah orang-orang Mekah, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, kehormatan kamu adalah suci seperti sucinya hari raya Korban ni. Negeri ini dan juga bulan ini, kamu semua akan berjumpa dengan Tuhan kamu, lalu dia akan bertanya tentang amalan kamu. Janganlah selepasku nanti kamu kembali sesat, membunuh di antara satu sama yang lain. Nabi dah beritahu dalam khutbah ni. Nabi kata janganlah selepas ketiadaan aku nanti, jangan selepas aku mati, selepas kewafatan aku, jangan kamu kembali sesat, membunuh di antara satu sama yang lain. Maka hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi yang disampaikan lebih mengerti, memahami
berbanding dengan orang yang terus mendengar daripada aku. Kemudian Ayyub rahmatullah alaih berkata, Muhammad ibn Sirin rahmatullah alaih setiap kali menyebutkan hadis ini selalu berkata, sadaqtu, benarlah sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun berlaku apa yang sedemikian. Maknanya apa yang Nabi beritahu jangan terlibat, memang kita terlibat. Nabi kata, jangan selepas kewafatan aku ni jangan kamu kembali sesat. Jangan keluar daripada landasan agama ni. Sebelum Nabi diutus, manusia itu berada di dalam zulumat, kegelapan. Manusia berada di dalam jalan kesesatan. Manusia tidak kenal Allah. Manusia tidak solat. Tetapi selepas Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun, ketika Nabi membawa umat ini berada di atas millah dia, di atas jalan, di atas millata Ibrahim, di atas agama yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi agama Islam ini adalah millah, dia agama Al-Hanif. Dia ada agama millata Ibrahim, millah Ibrahim. Itu sebab kita melaksanakan fardu haji, semua urusan haji, semua rukun-rukun haji, dia berkaitan dengan Ibrahim. Jadi agama ini millata Ibrahim, millah Ibrahim. Kita pergi buat haji, kita kena pergi Mekah. Buat haji mesti pergi Mekah, tak boleh pergi pulau besar. Jangan buat haji dekat pulau besar pula. Jangan pergi buat haji dekat Nagor pula. Tak boleh. Buat haji, menunaikan fardu haji di tanah haram, Makkah Al-Mukarramah. Jadi kenapa Mekah? Kerana Mekah itu berurusan dengan Ibrahim. Ibrahim pernah berada di Mekah. Ibrahim yang membina Kaabah. Ibrahim yang membina Hijr Ismail dengan anak yang Nabi Allah Ismail. Ibrahim tinggalkan isteri dia Hajar dan Ismail. Kemudian Ibrahim kembali semula. Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Kemudian Allah gantikan Ismail dengan kibas. Kemudian Allah perintahkan Ibrahim untuk menunaikan haji. Allah jadikan amalan Hajar ketika lari Safa wal Marwah. Tuan-tuan, kita lari Safar Marwah ni, ini amalan satu orang perempuan. Satu orang perempuan. Dia bukan amalan satu orang lelaki-lelaki. Dia bukan amalan Ibrahim. Bukan Nabi Ibrahim yang lari. Dia adalah lari-lari satu orang perempuan. Satu perempuan, isteri kepada Ibrahim. Dan Allah suka amalan lari perempuan ni. Dan itu bukan larinya Ibrahim. Dan Allah jadikan dia sebagai wajib haji. Safa wal Marwah. Allah suka amalan tu. Kemudian Allah jadikan korban. Semua urusan berkaitan dengan Ibrahim. Dan Allah jadikan haji sebagai kemuncak dia. Akhir sekali Allah letak dalam rukun Islam. Dan ketika sahabat tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bila turun ayat Allah perintahkan sesungguhnya innallaha fi'il mudarri innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersumpah sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang telah beriman. Wahai orang-orang yang telah beriman. Iman walau.
Hei iman walu, wahai orang yang telah beriman, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan selawat dan salam yang mukammal, yang sempurna. Jadi sahabat telah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, selawat tu, salam tu kami tahu. Salam tu kami tahu. Tapi selawat tu kami tak tahu macam mana nak selawat. Macam mana kami nak selawat ni? Kalau ucap salam, kami tahu ucap salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Nabi telah ajar sahabat selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini hadis yang Nabi ajar. Tapi sama nak tambah di sisi ahli ulama ahli sunnah wal jamaah, nak baca Sayyidina pun boleh, tak nak baca Sayyidina pun boleh. Tapi sebahagian ulama-ulama yang besar, dia mengambil jalan untuk membaca perkataan Sayyidina Muhammad kerana menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pandangan ulama kata tak nak baca pun boleh. Jadi tak payah kita bergaduh pasal Sayyidina, tak ada Sayyidina, tak payah bergaduh. Nak baca Sayyidina pun boleh, tak nak baca Sayyidina pun boleh. Kan? Kita dah banyak bergaduh lah. Dah banyak bergaduh. Semayang pun bergaduh, baca Quran pun nak bergaduh, tasbih pun nak bergaduh, baca doa pun nak bergaduh, dalam urusan agama pun bergaduh, dalam urusan politik pun bergaduh. Bila kita nak berhenti? Jadi Nabi telah ajar tentang selawat tu. Jadi dalam selawat itu ada perkataan Ibrahim. Kan? Kita dalam semayang kita baca kan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan selawat ini dia terkenal dengan nama selawat Ibrahimiyah. Nampak tak? Selawat itu diberi nama selawat Ibrahimiyah. Selawat ni ada banyak selawat. Ada banyak jenis selawat. Yang panjang, yang pendek. Kan? Ada banyak jenis. Tapi yang paling tinggi ni selawat dia. Selawat Ibrahimiyah. Jadi berkata Muhammad ibn Sirin rahmatullah alaih, setiap kali menyebut tentang hadis ini, selalu beliau berkata, benarlah sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun berlaku yang sedemikian. Maknanya bila Nabi beritahu, setelah ketiadaan aku, setelah kalau kewafatan aku nanti, setelah aku bawa umat ini berada pada landasan kebenaran, jangan kalian kembali sesat. Dulu tak kenal Islam, tak tahu solat, tak tahu Islam. Allah utus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah dakwah umat ini dan bawa umat ini dalam tempoh 500 tahun di antara zaman diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit, sehinggalah diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak dia lebih kurang 500 tahun. 500 tahun. Kemudian Nabi diutuskan. Kemudian bila Nabi bawa umat ini berada pada landasan kebenaran, kemudian tempoh 23 tahun, kemudian Allah wafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi wafat, Nabi kata, jangan selepas ini, selepas ketiadaan aku, jangan kalian kembali sesat. Jangan keluar daripada landasan Islam ni. Sebab apa Nabi beritahu ni? Sebab Nabi tahu akan keluar. Pasal apa Nabi sebut benda ni? Sebab Nabi tahu umat ni akan
akan sebahagian daripada umat ini akan keluar daripada landasan. Akan keluar daripada landasan rukun Islam. Keluar daripada rukun haji. Akan ada orang tak nak buat haji. Ada. Kemudian akan ada orang yang tak nak mengeluarkan zakat. Kemudian akan ada orang yang tidak mau saum, tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian akan ada umat yang tidak mau mendirikan salat. 4 yang belakang ni akan keluar dulu. Nabi tahu akan ada umat orang Islam tapi takkan solat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat tentang akan ada orang yang takkan solat. Jadi sahabat tak boleh faham benda tu, sahabat tak boleh terima. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, orang Islam tak solat." Dia pelik. Sebut Islam tapi tak solat. Jadi sahabat pelik. Macam mana orang Islam tapi tak solat? Dan Nabi menerangkan akan datang ya'ni 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia itu, kepada kaum aku itu satu zaman yang mana mereka akan meninggalkan salat dan menurut hawa nafsu mereka. Solat tu jadi berat. Solat. Jadi ramai. Ramai. Tahun-tahun 2000 dulu. Tapi kena cek. Jakim. Dulu ada kajian, bukan Jakim, ada kajian yang dibuat. Dr. Fadilah Kamsah dulu pun pernah buat kajian tu. Kajian tentang solat ni. Bancian anggaran dia dalam seluruh dunia Islam ni. Kita jangan tengok Mekah. Kita jangan tengok Mekah Madinah. Mekah Madinah ni memang orang datang untuk solat. Tapi kalau kita pergi seluruh dunia Islam, peratus orang-orang Islam yang solat tidak sampai 25%. Betul. Kajian dibuat, bancian. Sebab hari ini Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dia dah buat mihrab. Ni tak lama lagi mungkin masjid-masjid pun kena pasang panchkat pula ni. Masuk masjid. Sekarang setiausaha tiap-tiap sekarang dah minggu ni dah start. Feros dia kena isi dalam sistem tu. Hari-hari subuh berapa orang datang sembahyang. Amy mana Amy? Bilal, kadang-kadang Bilal kena kira. Tanya Bilal. Dia kena isi dalam sistem mihrab. Jabatan selalu ingatkan kita. Dia ada minggu-mingguan, dia ada waktu dia. Sepanjang 2 minggu kena isi. Bilal kena kira. Subuh kira. Berapa orang datang sembahyang subuh, kira. Pagi ni subuh 14 orang. Masuk dalam sistem subuh 14. Seluruh masjid di seluruh Negeri Sembilan. Zuhur kan kira berapa orang sembahyang zuhur. Jadi dia ada cara perkiraan. Jadi adalah cara dia. Jadi dalam hadis ini Nabi menerangkan, jangan selepas aku nanti ni kamu kembali sesat. Kamu kembali kepada kekufuran. Sebab bila kamu telah sesat, maka kamu akan terlibat dengan satu perkara, iaitu membunuh di antara satu sama lain. Akan berlaku penumpahan darah. Orang Islam pun bunuh orang Islam. Orang Islam kelahi dengan orang kafir satu bab. Orang Islam pun bunuh orang Islam. Sehingga membunuh orang Islam itu pun dianggap ibadat. Nampak? Sampai tahap orang Islam boleh dibunuh. Orang Islam boleh ditakfirkan, boleh dikafirkan. Boleh keluarkan kelompok Islam daripada niqab. Senang keluar fatwa, ini musyrik. Bila dia tak sepahaman dengan kita, ini musyrik. Walaupun dia Islam, walaupun dia ahli kiblah. Senang bid'ahkan orang, senang takfirkan orang, senang keluarkan kaum muslimin daripada niqab, daripada kelompok Islam.
Dengan orang kafir tak payah lagi lah. Dengan di kalangan. Dia mula dengan takfir, mengkafirkan, membida'ahkan. Penghujung dia, bunuh. Menumpahkan darah. Dia macam kelompok Khawarij. Zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, macam kelompok Khawarij. Selepas terbunuhnya Sayyidina Osman, muncul kumpulan ni di kalangan kaum muslimin. Akhirnya kelompok inilah yang telah mengeluarkan satu pandangan, telah mengkafirkan Sayyidina Ali. Dia kafirkan Sayyidina, kafar ka anta ya Ali. Dia kafirkan Ali. Awwala bid'at az-zuhur fil Islam, bid'at al-khawarij. Bid'ah yang mula-mula dalam Islam, bid'ah kemunculan kelompok Khawarij ni. Jadi akhirnya mereka inilah yang memberontak, dan mereka inilah akhirnya yang telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mereka inilah yang bunuh Sayyidina Ali. Jadi dia rasa bunuh Sayyidina Ali itu pahala. Dia hantar Abdul Rahman Al-Muljam, satu orang yang pandai baca Quran. Abdul Rahman bin Muljam ni, dia satu orang yang dia qari. Dia pandai baca Quran. Bacaan Quran dia. Sayyidina Umar radhiyallahu ketika hantar Abdul Rahman Muljam ni, Sayyidina Umar hantar bagi surat. Sayyidina Umar bagi surat, Sayyidina Umar kata, Abdul Rahman Muljam ni, bagi dia penempatan yang baik, bagi dia satu rumah yang elok. Dekat, cari rumah dekat dengan masjid supaya mudah dia datang masjid. Dan dia telah dikeluarkan, Umar keluarkan tauliah untuk dia. Macam tu punya hebat. Tapi akhirnya dia tergelincir. Sebab apa? Aliran pemikiran, school of thought. Dia terkesan dengan aliran pemikiran Khawarij. Akhirnya dia yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Terus dalam hadis Nabi menerangkan, orang yang paling malang di kalangan umat aku adalah orang yang bunuh Ali radhiyallahu anhu. Itu paling malang sekali. Itu paling malang. Jadi berhati-hati. Itu sebab Nabi kata, jangan kamu kembali sesat selepas ketiadaanku. Sebab bila kamu sesat, penghujung dia, kamu akan membunuh di antara satu sama lain. Maka hendaklah yang hadir ini pada hari ini, ini pada hari ketika wukuf di Arafah ni, ini khutbah ketika khutbatul wada, khutbah terakhir. Dalam isi kandungan khutbah ni kata Nabi, hendaklah yang hadir pada hari ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi yang disampaikan lebih mengerti berbanding daripada yang mendengar secara terus daripada aku. Kemudian Ayub rahmatullah alaih berkata, Muhammad ibn Sirin rahmatullah alaih setiap kali menyebutkan hadis ini selalu berkata, benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sirin kata pasal apa? Ibnu Sirin kata dia lepas berapa puluh tahun dia nampak apa yang Nabi beritahu tu dah mula berlaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian lalu baginda berkata, sudahkah aku sampaikan? Oleh yang demikian, memerangi dan membunuh kaum muslimin, memerangi dan membunuh kaum muslimin serta merampas harta mereka tanpa hak adalah diharamkan sepanjang tahun dengan hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Kemuliaan bulan-bulan haram dilebihkan ke atas yang lain dengan memberatkan diat, yakni denda dalam pembunuhan tanpa sengaja. Satu orang yang membunuh satu orang muslimin tapi tak sengaja, membunuh tanpa niat, tak sengaja, kan? Bawa kereta main telefon, kan? Sambil bawa kereta main telefon, kan? Kita sekarang naik motor pun tengok telefon juga, bawa kereta pun tengok telefon juga, imam baca khutbah pun kita main telefon juga, masuk jamban pun main telefon juga. Tak ada telefon kita macam tak boleh hidup, mati kita, kan? Mati kita. Jadi bawa kereta
main telefon. Tiba-tiba terlanggar satu orang tua nak lintas jalan. Pelanggaran itu mati dia. Sabit kesalahan. Kita membunuh, tetapi kita membunuh tanpa niat. Kalau kes-kes kemalangan saya tak pasti, tapi ada kawan saya bawa lori dulu Bukit Butus, India. Bawa lori balak kat Bukit Butus. Tapi tak tahu dia punya brake ke dia punya apa, tak tahu, lori tu terbalik. Impit ada satu kereta, satu keluarga 4 orang mati. Bapa, ayah, mak, anak 2 orang mati. Sabit kesalahan. 10 tahun, 10-12 tahun penjara. Dah lah masuk. Tapi tak gantunglah, sebab dia bukan membunuh tanpa niat. Jadi bagi orang yang membunuh tanpa niat, ada kebebasan untuk dia, iaitu dengan dibayarkan diat, dibayarkan satu macam punya pampasan kepada keluarga si mati itu. Bayar diat dalam pembunuhan tanpa sengaja. Kemudian menggandakan dosa atas perbuatan zalim pada bulan-bulan tersebut dan menambahkan pahala ketaatan padanya. Semoga Allah SWT memberi taufik. Jadi bulan-bulan yang Allah haramkan ni, setiap bulan ni ada kemuliaan dia. Begitu juga bila buat amal kesolehan dalam bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada kelebihan amal dia, ada kelebihan pahala dia. Kalau buat dosa, dosa tu tak sama pada bulan-bulan yang lain. Macam kita masuk Ramadan, kita buat amal di bulan Ramadan, kita semayang satu fardu, dia macam kita solat 70. Kalau kita semayang fardu subuh bulan Ramadan, dia macam kita semayang subuh 70 subuh. Kalau kita solat satu semayang sunat qabliyah subuh, dia macam kita semayang subuh. Ganjaran dia macam kita menunaikan satu fardu di bulan Ramadan. Allah bagi. Kalau ikut biasa bulan sama aja, tapi Allah berikan kemuliaan Ramadan dan ganjaran dia Allah tetapkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, kata Imam Al-Baihaqi rahmatullah alaih. Kemudian Abu Abdullah Al-Hafiz telah mengkhabarkan kepada kami, Abu Awanah memberitahu kepada kami daripada Abu Bishr, daripada Humaid ibn Abdul Rahman Al-Himsyari, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Afdalus siyami ba'da syahri Ramadan. Syahrullahil muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik puasa selepas bulan Ramadan ialah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Ini bulan ni. Nabi kata sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan ialah puasa di bulan Allah, yakni bulan Muharram. Ni puasa bulan Muharram. Sebab dalam bulan Muharram ni dia ada hari 10 Muharram. Kita panggil hari Ashura. Hari 10 Muharram. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah, Nabi tengok orang-orang Yahudi pada 10 Muharram tu, orang Yahudi saum puasa. Nabi tengok orang Yahudi puasa. Nabi tanya dengan orang Yahudi, puasa apa ni? Yahudi kata, wahai Muhammad, ini adalah puasa 10. Ini adalah puasa 10 Muharram. Ini adalah kami berpuasa sebab inilah hari di mana Allah memberi kemenangan kepada Musa. Allah memberi kemenangan kepada Musa, menyelamatkan Bani Israel dan menenggelamkan Firaun. 3 jawapan dia.
Kenapa kau puasa? Yahudi kata kami puasa sebab Allah Allah memberi kemenangan kepada Musa. Allah menyelamatkan Bani Israel. Allah lepaskan Bani Israel Laut Merah ni. Allah belahkan Laut Merah. Allah belahkan laut tu menjadi 12 lorong. 12 lane. 12 lane. Sebab apa? Untuk 12 suku Bani Israel. Jadi yang ikut Nabi Musa ni memang Bani Israel, tapi Bani Israel ni dia ada suku dia. Dia ada suku ni. Dia ada 12 suku Bani Israel. Jadi ketika ikut Nabi Musa AS, ketika Allah kata dengan Musa, ya Musa, ketika Allah perintahkan Musa AS untuk keluar daripada Mesir, untuk keluar, dan perintah untuk keluar itu berlaku pada waktu tahajud. Nabi Musa keluar waktu tahajud sebelum fajar, bukan waktu subuh. Pukul-pukul lebih kurang, kalau waktu tu Allah perintah Musa keluar 3 pagi. Senang faham. Kalau subuh 5.30, 3 pagi keluar, waktu tahajud. Dan Allah perintahkan Musa untuk bawa Bani Israel keluar waktu tahajud. Ketika Nabi Musa keluar, berita larinya Nabi Musa dengan Bani Israel ni telah sampai ke telinga Firaun. Sebelum subuh berita tu sampai. Jadi Firaun telah perintahkan supaya dibawa seekor kambing. Firaun kata ambil seekor kambing. Maka kambing itu disembelih. Firaun kata bak jantung dia. Firaun kata selama mana aku dimasakkan jantung ini, kemudian Firaun kata selama mana aku makan jantung ni, selesai je aku makan jantung kambing ni, tentera kena siap. Tentera Firaun kena siap sedia. Jadi tentera Firaun ni memang tak tidur malam lah. Maknanya dia adalah tentera yang berjaga malam tu. Dia ada batalion 1, batalion 2, batalion 3. Tentera mana boleh tidur, kan? Dia ada tentera yang kena jaga malam. Macam bomba, mana boleh bomba tidur? Polis, mana boleh polis tidur? Kalau polis tidur, bomba tidur, pukul 2 pagi terbakar, matilah orang, hangus. Bomba pun tak sampai. Bomba datang lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh bomba sampai. Tak boleh. Jadi Firaun memiliki tentera yang tak tidur pada waktu malam. Jadi batalion dia siap. Jadi mereka bergerak selepas subuh. Firaun kata tak apa, boleh kejar. Musa lari keluar. Musa keluar bersama Bani Israel waktu tahajud. Firaun ikut 2 jam selepas tu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih menerangkan ketika Firaun bawa sampai satu tahap, Firaun bawa 1 juta, hampir 1 juta tentera Firaun. 1 juta. Dan Firaun menaiki seekor kereta kuda. Dia naik kereta kuda dia yang diperbuat daripada emas, solid, bukan gold plated, 100% gold. 99 point gold 99, bukan 916. Dia ada lagi satu gold yang paling dia ada gold yang lagi tulen daripada 9, ada. Gold, seluruh kereta dia buat daripada emas. Jadi dia menaiki kereta kuda ni. Dan dia tak depan, dia belakang. Depan tentera dia. Jadi dia mengikuti jalan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia bertembung dengan Musa sebab Musa tidak bertemu jalan nak keluar. Nak patah balik dah tak sempat. Sampai Musa alaihissalam sampai, bila Allah perintahkan Musa untuk sampai depan Laut Merah. Bila Musa sampai di hadapan Laut Merah, di sebelah kanan dia gunung, sebelah kiri pun gunung. Kanan depan pun mati, kanan pun mati, kiri pun mati. Tak boleh keluar. Depan mati, laut. Kalau nak patah belakang, Firaun.
mati. Mesti kalau keluar pun bertembung dengan Firaun. Kata Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ketika Musa sampai tepi laut, Bani Israel bertanya kepada Musa. Dia kata, ya Musa. Dia kata, wahai Musa, kemana Tuhan engkau perintahkan kami ini? Itu dia, Bani Israel. Ya Musa, tumhara Rab hai. Dia tak kata hamara Rab, tumhara Rab. Tuhan engkau. Tuhan engkau suruh kita pergi mana? Musa kata, arah depan. Jadi Bani Israel ke depan, ke dalam, masuk dalam laut tu sikit. Jalan ke depan. Berhenti lagi. Bani Israel kata, wahai Musa, Tuhan engkau perintahkan kita ke mana ni? Musa AS kata, ke arah laut. Sehingga Musa memiliki satu orang yang menaiki kuda. Jadi kuda yang salah seorang yang naik kuda ni, dia tanya, wahai Musa, ke arah mana? Musa kata, ke arah laut. Sehingga dia telah menaiki kuda dia masuk ke dalam laut, dan air laut itu telah sampai ke mulut kuda. Dekat nak sampai mulut kuda. Dan dia kata, wahai Musa, mana Tuhan kau arahkan kita pergi ni? Dia macam pakai waist, tapi waist tak boleh pakai. Tahu, tak mana-mana punya jalan bawa. Lepas tu dia kata, wahai Musa, ke arah mana? Air dah sampai mulut kuda. Musa kata, akhir Musa kata, ke arah laut. Wallahi, demi Allah, Tuhanku tidak pernah berdusta, dan selama-lamanya Tuhanku tidak pernah berdusta. Bila Musa jawab yang macam tu, Musa kata laut. Bila Musa jawab penghujung macam tu, mana dah tak ada nampak apa-apa dah, barulah Allah kata, idrik kal bahri ya Musa. Allah kata, wahai Musa, sekarang ambil tongkat tu ketuk. Ketuk laut tu. Idrik kal bahr. Allah suruh ketuk. Musa AS ambil tongkat tu, ketuk. Tongkat yang Nabi Allah Syuaib. Tongkat yang Nabi Allah Syuaib. Musa kahwin dengan anak perempuan Nabi Allah Syuaib. Tongkat yang Nabi Allah Syuaib hadiahkan Musa. Tongkat tu, idrik kal bahri. Musa ketuk. Bila ketuk je, maka Allah belahkan laut tu. Dan ketika Allah belahkan laut tu, Fir'aun ada dekat belakang. Allah sebenarnya, tuan-tuan, Allah tunggu Fir'aun sampai. Allah tunggu Fir'aun dan seluruh Bani Israel sampai dulu. Mai dulu. Sebab apa? Allah nak bagi seluruh Bani Israel dan seluruh tentera Kibti, tentera Fir'aun, menyaksikan. Musyahadah. Itu nama dia iman musyahadah. Bani Israel pun tengok. Kibti, tentera Fir'aun pun tengok. Termasuk Fir'aun. Jadi bila Allah belahkan laut tu, kata Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, ketika Allah belah pasir Laut Merah kering, bukan lumpur, kering, macam jalan atas padang pasir. Setitik air pun tak ada. Dia bukan jalan atas tanah laut yang basah. Dia kering. Setitik air pun tak ada. Dan air itu, kata Imam Ibnu Katsir, air tu dia berada kat tepi. Dan air tu dia macam cermin. Sehingga 12 suku Bani Israel ketika melalui lorong tu, sebahagian di kalangan mereka sambil lari, sebahagian di kalangan suku itu dapat melihat suku di sebelah ni. Dia lari tapi dia nampak. Dia macam gelas. Dia macam gelas. Baik. Dan air itu air hidup. Dan Fir'aun menyaksikan pada tempat yang tinggi. Kemudian bila melepasi Bani Israel,
Seluruh tentera Bani Israel, tentera Firaun pun masuk. Kemudian Allah menutup laut tu. Jadi disebabkan peristiwa tu, Bani Israel ketika Allah tenggelamkan Firaun, ketakutan Bani Israel kepada Firaun ni masih takut. Firaun dah mati, tapi takut lagi. Firaun ni dia ada aura, dia ada Bani Israel trauma dengan dia. Dia dah mati, tapi Bani Israel masih takut. Sehingga Allah nak memberi ketenangan kepada Bani Israel. Allah keluarkan lumpur daripada dasar laut. Allah bawa satu gelombang laut daripada bawah dasar laut untuk keluarkan mayat Firaun. Dan gelombang ombak ni bawa dia dan campakkan dia di atas batu yang tinggi. Seluruh Bani Israel menyaksikan Firaun. Barulah Bani Israel boleh terima yang Firaun dah mati. Jadi nak beritahu, para ulama menerangkan tentang iman Nabi Musa dan iman Bani Israel. Tak sama. Iman Nabi Allah Musa alaihissalam, dia melakukan dakwah hari-hari. Hari-hari dia bercakap kalam dakwah. Hari-hari dia menceritakan tentang kebesaran Allah. Bani Israel dia dengar aja. Tapi bila berlaku ujian dalam kehidupan, tersepit, dia akan tanya dengan Musa, wahai Musa, ke arah mana Tuhan kau? Dia tak kata Tuhan kita, Tuhan kau. Tapi Musa kata tak, sebab Musa hari-hari berkalam dengan kalam dakwah. Allah berkuasa, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang beri kita rezeki. Hari-hari Musa cakap. Jadi disebabkan kemenangan tu, Bani Israel kata kami berpuasa pada hari ini, dan peristiwa itu berlaku pada 10 Muharram. Dan Bani Israel kata, orang Yahudi Madinah kata, kami puasa hari ini wahai Muhammad kerana Allah memberi kemenangan kepada Musa. Allah menyelamatkan Bani Israel dan Allah menenggelamkan Firaun. Itu sebab kami puasa. Jadi Nabi SAW beritahu dengan orang Yahudi Madinah, wahai orang Yahudi Madinah, aku dan pengikut aku ni lebih tepat untuk mengikuti Musa daripada kalian. Jadi Nabi SAW perintahkan sahabat untuk puasa. Dan dalam hadis tu Nabi menerangkan, kata Nabi, kalaulah aku hidup tahun hadapan, Nabi kata, kalau tahun depan aku ada nyawa lagi, Nabi perintahkan untuk puasa 9 dan 10 Muharram. Puasa 9 dan puasa 10. Sebab apa 9? Sebab nak menyanggahi puasa Yahudi ni. Sebab Yahudi hanya puasa 10 je. Jadi Nabi kata, menyanggahi mereka ni, menyalahi mereka. Jangan sama dengan mereka. Nabi kata, kalau hidup tahun depan, aku akan puasa 9 dan 10 Muharram. Jadi besar fadilat 10 Muharram ni. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, jadi kita berhenti takat ni dulu. Jadi mudah-mudahan kita dah masuk 1 Muharram malam ni, dan kita ada beberapa hari sunat kita puasa bulan Muharram, dan insya-Allah kalau kita sampai 9 Muharram, kita niat puasa Ta'asu'a Muharram. Ta'asu'a Muharram ni puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Kita niat puasa. Puasalah tuan-tuan, puasa kita. Sebab kita tak tahu tahun depan kita ada nyawa lagi ke tidak. Kalau kita puasa tahun ni, kalau ini tahun yang terakhir dalam hidup kita, mungkin tahun depan dah tak ada puasa Muharram. Jadi kita ambillah kelebihan tu. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung pada minggu yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.